Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa sallimin. Alhamdulillah, kami daripada gabung yang ini beberapa NGO yang bergabung khusus untuk menyatakan kerisauan, keresahan yang mewakili rakyat prihatin telah berjaya menyampaikan sebuah warkah untuk Yang di-Pertuan Agong untuk diteliti oleh Yang di-Pertuan Agong, dan harapannya dapat juga diteliti oleh Raja-Raja Melayu sebagai cadangan input daripada rakyat apa yang boleh dibuat untuk menyelesaikan polemik politik hari ini. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, negara berada dalam keadaan cukup getir, resah kerana hari ini kita tidak ada kepimpinan yang fokus dan stabil untuk menguruskan segala krisis yang sedang berlaku. Jadi harapan kita dengan cadangan-cadangan kita beri yang telah pun didapatkan melalui musyawarah dan perbincangan di kalangan pelbagai pemegang taruh bangsa, kita harap ia dapat memberi tambahan nilai kepada apa jua keputusan Yang di-Pertuan Agong. Apa jua pun sekali, kita harap kita akan sokong segala keputusan yang Duli Yang Amat Mulia Yang di-Pertuan Agong atau apa sahaja keputusan beliau, dan kita harap negara akan kembali pulih. Untuk makluman semua, setelah pun saya sampaikan kandungan dalam bentuk kenyataan media, dan ini adalah sedikit kopi kepada warkah yang telah kita sampaikan kepada pejabat Yang di-Pertuan Agong. Dalam ni ada mengandungi beberapa cadangan, beberapa pendapat dan perincian tentang majlis pemulihan krisis negara yang wajar ditubuhkan, sama ada oleh Yang di-Pertuan Agong ataupun dengan nasihat Perdana Menteri yang baru. Wallahualam, kita serah kepada kebijakan Yang di-Pertuan Agong. Jadi dengan ini saya ingin menjemput beberapa wakil daripada gabung, khususnya pengurusi pembela dan juga Datuk Zainul, untuk memberi sedikit penerangan tentang ciri-ciri Majlis Pemulihan Krisis Negara ini yang perlu dipertimbangkan oleh Raja-Raja Melayu dan Yang di-Pertuan Agong sebagai solusi kepada masalah ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar tadi saya dengan Encik Muhammad Yazid telah pun menyampaikan warkah kepada Yang di-Pertuan Agong yang sebagaimana yang dinyatakan oleh saudara Yazid tadi, dan warkah tersebut telah diterima oleh Encik Muhammad Husni bin Yusof, iaitu PRO Istana Negara. Bukan sahaja kami menyerahkan warkah tersebut, tetapi juga ada perbincangan dan dapat fakta-fakta yang ingin diketahui oleh pihak Istana Negara. Sebab itu penyerahan tersebut mengambil masa lebih daripada 25 minit kerana perbincangan dan juga pertanyaan-pertanyaan tentang undang-undang, tentang fakta-fakta yang dikemukakan oleh pihak Istana Negara kepada kami tadi. Dan secara asasnya, apa yang kita cadangkan ialah supaya Yang di-Pertuan Agong melihat kembali tentang senario politik kita yang mungkin tidak akan dapat mencapai satu penyelesaian yang tuntas. Ya, apabila kalau kita tahu ada 114 ahli parlimen yang menyokong pun, kita tidak tahu apa akan terjadi dalam tempoh 3 hingga 4 bulan akan datang. Jadi penyelesaiannya ada dinyatakan di dalam warkah ini, dan kemudian kita akan, mungkin kalau ada apa-apa persoalan, kita akan jawab persoalan selepas daripada ini. Itu saja. Dalam gabung ini kita telah bersepakat sebenarnya untuk memberi satu penyelesaian yang alternatif kepada kemelut politik yang ada hari ini, memandangkan walaupun dikhabarkan dalam media-media sosial ada pihak yang sudah dapat majoriti, tetapi pengalaman selama 18 bulan, in fact sebelum itu lagi, majoriti yang tipis ini sangat tidak stabil dan akan menyebabkan berlaku lagi lobby-melobi, horse trading dan sebagainya. Walaupun ada dikatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong minta supaya tidak ada berlaku lagi lompat-melompat, tetapi mengetahui sikap orang politik yang ada hari ini, itu perkara yang tidak dapat kita muktamadkan, kerana akhirnya masing-masing nak melepaskan tengkuk dan nasib masing-masing. Itu pada pandangan kami sebagai suara daripada rakyat
Yalah, kalau dengar suara orang politik, memanglah dia orang nak lah sekarang ni. Tetapi suara rakyat secara umumnya, saya yakin ramai dah muak dengan sikap ahli politik yang ada hari ini. So dengan majoriti yang terlalu tipis ini, hari esok kemungkinan berlaku akan berlukar lagi dan sebagainya. Akhirnya yang menyusahkan adalah Yang di-Pertuan Agong juga, yang akan susah juga majlis diraja dan sebagainya. Jadi sebab itu kita minta once and for all. Yang pertama sekali untuk memberi satu pendekatan politik dalam menyelesaikan masalah politik ini, iaitu meminta Yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat politik selama lebih kurang 6, 7, 8 bulan sebelum diadakan PRU. Yang pertama kita minta juga melalui darurat politik ini, iaitu yang pertama membubarkan parlimen yang ada hari ini. Yang kedua, penubuhan Majlis Khas Pemulihan Krisis Negara ataupun pulih dengan dianggotai dengan syaratnya mestilah bukan orang politik. Ramai lagi profesional di luar sana, orang yang hebat-hebat, orang yang berkelayakan boleh memulihkan negara kita ini. Sebab kalau beri orang politik, dia akan bias pada parti dia. Jadi sebab itu kita lihat perkara ini sangat kritikal. Samalah kalau hari ini pun orang politik akan memimpin negara kita, saya yakin, kita yakin bahawa dengan masa yang singkat ini, silat-silat khazanah negara kita akan banyak juga habis. Jadi penubuhan majlis penasihat ini seharusnya diwakili oleh tokoh-tokoh yang profesional dan juga negarawan yang banyak di negara kita ini. Jadi itu pada pandangan kami sebagai penyelesaian alternatif kepada pihak Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Jika sekiranya dikatakan hari ini orang politik berjumpa dengan Yang Di-Pertuan Agong dan gagal mendapat mandat yang seharusnya, maka ini alternatif yang kita rasa wajar dilakukan oleh Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Jadi itu kenyataan kami kepada pejabat Yang Di-Pertuan Agong sebentar tadi. Terima kasih. Ada yang sama dengan majlis pemilihan yang Dr. Mahathir letak tu, ada yang sama kan? Asasnya sama. Kita memerlukan sebuah majlis serupa Mageran. Cuma perbezaannya adakah ia berlaku dengan kerajaan ditubuh, sama ada parlimen dibubar, atau bentuk-bentuknya dengan kuasa-kuasa yang berada di dalam majlis itu. Tapi asasnya kita rasa perlu mengadakan jawatan kuasa mata majlis serupa Mageran untuk tempoh sebelum pilihan raya. Jadi kita tak payah tunggu 2 tahun. Kita short term, pastikan COVID selesai, kita boleh pilihan raya dan kita ada satu kerajaan baru yang dipilih rakyat yang sebenar-benarnya dan disokong semua dengan bantuan yang Duli Yang Maha Mulia Yang Di-Pertuan Agong. Pentingnya kita harap keanggotaan ahli politik sama ada tidak ada atau terhad dalam majlis ini, kerana mereka perlu fokus kepada pilihan raya akan datang, dan biarlah pakar-pakar berusaha untuk reset, memulakan satu fasa baru dalam politik negara di mana isu-isu seperti akta dana politik, akta lompat parti dan sebagainya dapat diselesaikan sebelum pilihan raya akan datang, dan insya-Allah rakyat akan sokong segala keputusan Yang Di-Pertuan Agong dalam sekiranya Yang Di-Pertuan Agong mengambil keputusan sedemikian untuk membantu rakyat dan negara maju. Okey, selesai. Terima kasih semua.